Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Speaker, Tuan Presiden, Tuan Penasihat Umum, Timbalan Penasihat Umum, rakan-rakan pimpinan, sidang perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya nak sebut tentang tata cara convention kita. Dalam mesyuarat jawatan kuasa Amanah Nasional, saya telah membawa cadangan kepada parti supaya dipastikan convention pada tahun ini 30% daripada perwakilan setiap kawasan dan juga negeri mestilah dibawa, mestilah dibawa daripada kalangan wanita. Dan itu telah diangkat di dalam tata cara, diluluskan di dalam mesyuarat parti. Dan Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kawasan-kawasan dan negeri-negeri yang dapat merealisasikan tata cara itu pada hari ini dan juga kemarin. Kita boleh lihat sebenarnya perwakilan-perwakilan tidak lagi seperti mana parti lama. Sebab saya dah sebut kepada parti kita, kalau ia mengulangi parti lama, tak ada yang progresif, betul? Justru untuk itu kita telah pun berjaya, insya-Allah, alhamdulillah. Cuma saya minta supaya dipastikan perkara itu berterusan. Bukan saja di peringkat Convention Amanah Nasional, tetapi juga mesyuarat agung tahunan di peringkat kawasan-kawasan dan Convention di peringkat negeri-negeri. Boleh tak tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang kedua, untuk itu juga sebagai selari dengan parti amanah kita sebagai sebuah parti masa depan dan juga parti progresif, setuju ke? Amanah parti masa depan. Amanah parti masa depan dan juga janganlah sekejap, parti masa depan dan juga progresif, dia mestilah juga sama dan standardnya sama seperti mana parti-parti yang lain. Kalau parti yang lain tu lebih baik daripada parti kita, di mana yang kita nak boleh tengok parti kita parti masa depan? Tak apalah adik-adik muda ni kata masa kini lah apa, tak apalah, jangan layan sangat. Ada benda yang kita boleh layan. Kalau dia dengar macam ni, tadi disebutkan oleh Ketua Pemuda dan juga Convention Pemuda kita, disebut apa? Jangan jadikan Parti Amanah ini sebagai platform kepada G18. Saya nak sebut, saya pun terasa. Tuan-tuan, kalau kita nak bangunkan parti, kita kena rangkul semua kekuatan. Setuju atau tidak? Tak ada gunanya. Jadi janganlah kita guna masuk ini apa. Benda-benda ni semua trigger benda-benda yang tak elok. Harmonikan. Setuju atau tidak? Hampa tengok kalau semua ni letak jawatan, hampa boleh kah? Boleh kah tuan-tuan? Boleh? Boleh? Tak boleh? Ya? Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Semua ni letak jawatan? Macam mana? Jebon? Sabar, tenang. I miss the point. Itu sebabnya saya kata, hati-hati, harmonikan. Macam juga tadi yang disebutkan oleh perwakilan daripada Selayang. Saya nak sebut ini perkara ketiga. Nanti saya balik perkara yang tu tadi. I miss the point? No. Kita boleh bicarakan lagi. Tetapi bila sebut benda itu secara khalayak begini, apa yang kita nak sampaikan mesejnya kepada orang di luar dan yang ada di sini? Saya pun tak ada masalah nak lepaskan jawatan saya ni. Saya tak ada masalah. Saya dah 32 tahun dalam politik, tuan-tuan. Tapi dalam semasa kita menubuhkan Parti Amanah Negara, sayalah orang yang tak ada kerusi dan saya tak marah pun. Betul atau tidak? Saya tak bertanding pun, tak ada masalah. Parti tanya saya kata, kalau saya diperlukan bertanding, saya akan bertanding. Tetapi kalau tak perlu lagi, tak apa. Ini yang kita kata kalau nak tunjuk ikhlas. Tak ada gunanya kalau kita kata ikhlas tapi yang kita buat lain. Baik, saya nak balik kepada yang disebutkan tentang anak warga negara. Itu olahannya, itu yang saya kata olahannya itu kena dimurnikan. Apa caranya? Kita dah sebut tentang hak kewarganegaraan untuk anak-anak.
Yang hang bicarakan tentang jodoh tak jodoh, lahir anak boleh rancang tak rancang, apa dia? Saya nak sebut ya, saya nak rakamkan benda ni. Dr. Amalina salah maklumat daripada perwakilan tadi. Saya nak bagi pihak parti, saya nak minta maaf kepada Dr. Amalina. Dr. Amalina dah jelaskan bahawa dia terpaksa menerima kewarganegaraan British. Sebab apa? Sebab dia syarat, dia tak boleh balik, dia bekerja. Berapa bulan dah tak boleh naik flight, betul atau tidak? Tetapi orang lelaki tak kira di mana, dia boleh dapatkan hak kewarganegaraan untuk anak-anak dia. Dr. Amalina, dia nak kewarganegaraan untuk anak dia. Tetapi masalah dia apa? Bukan sebab yang disebutkan oleh perwakilan, kerana UK lebih bagus. Tak. Dia kata kerana dia sudah syarat dan dia masih bekerja dan dia tidak boleh balik ke Malaysia on time. Dan itu saya kata, betul. Saya dapat mesej daripada perwakilan tadi. Kak, sebenarnya saya sokong 100%. Tetapi olahan mungkin tak kena. Itu dia. Mesej yang kita nak hantar tu bagaimana? Baik. Sebab itu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada para perwakilan yang ada di sini, khususnya juga daripada Nek Razak. Kita dapat mesej Family Frontiers menonton kita punya sidang. Ya? Mereka mengikuti lintas langsung. Dan mereka tahu nama yang disebut Nur Hafiza. Dia kata ucap terima kasih. Siapa lagi yang disebut? Razak disebut. Dia sebut lagi Mazna from Melaka. Maknanya tuan-tuan, isu yang kita bawa tu adalah isu yang bersifat penting. Tetapi kalau kita olah, tiba-tiba nak masuk majlis raja-raja, apa benda? Bendanya sama je, lelaki boleh dapat warga negara untuk anak dia, perempuan pun mesti boleh dapat. Ini nak letak dengan syarat. Ini juga yang saya nak sebut. Bila nak memilih calon, bila nak meletakkan calon, saya sebenarnya tak mau sebut tentang calon-calon ni benda, tetapi nak sebut teruslah sebab syarat tadi. Wanita kena ada syarat kalau calon. Lelaki tak ikut pun syarat seperti mana calon-calon wanita ditetapkan. Betul atau tidak? Ini pun tak boleh jadi. Okey. Yang keempat, saya nak sebut agenda wanita adalah agenda parti. Sama seperti mana pemuda sebut tadi. Saya selalu sebut pada Dr. Zul. Dr. Zul, isu wanita, isu pemuda ataupun isu orang-orang upayakan itu bukan isu mereka masing-masing. Itu adalah agenda apa? Parti. Isu parti mesti diangkat oleh parti. Saya sebut di dalam retreat, nak tempatkan hasbi, bukan hasbi yang kena cari. Bukan pemuda pun yang sebenarnya sibuk-sibuk nak cari. Partilah kena fikir strategi dia. Betul atau tidak? Dan nak mempersiapkan parti masa depan mesti ada strategi demi strategi. Tetapi tuan-tuan, saya nak sebut jugalah. Selepas, saya nak sebut ini sedikit personal. Selepas daripada banjir besar tahun 2021, Disember. Kan kita ada banjir besar kan? Kita bantu sampai ke Temerloh. Di Temerloh tu Bang Mat, tak tahu macam mana angkat barang. Balik tu dah memang sakit. 3 hari pergi hospital, confirm tulang belakang problem. Terpaksa operation. Tak habis 2 minggu saya dah pergi PRN Johor. Fisioterapi tak sempat ikut. Tuan-tuan, bila kita pergi ke sana, sebab kita tak nak wanita kita buat kerja tak ada siapa yang bantu dah. Tapi bila kita pergi sana, satu yang perlu diingat, saya sebut kepada pengarah pilihan raya tadi. Jentera pilihan raya kita kena diperkemaskanlah. Sebab apa? Apabila jentera tak nak bergerak kerana calon pemuda atau calon wanita tak jadi calon, orang pemuda atau wanita tak jadi calon, masalah lah. Sebab jentera tak boleh bagi syarat untuk dia bergerak, betul atau tidak? Jentera kena bergerak, tak kira siapa pun calon. Apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Johor atau pilihan raya Melaka dalam keadaan PKP? Kita tunggu jentera pemuda, tak ada tuan-tuan. Betul atau tidak? Saya cakap macam ni, saya sayang adik-adik muda saya.
Sayang. Hah? Sayang. Ya. Betul atau tidak? Ya. Apa yang berlaku? Ini real, tuan-tuan. Posto adalah kerja jentera pemuda sepatutnya. Apa yang berlaku? Wanita terpaksa posto. Betul atau tidak? Ini parti kena urus. Parti kena urus. Wakilan, Ya. tenang-tenang. Sebab kata tadi kita nak bincang. Kita nak bincang. Ya. Kita nak bincang kata. Harmoni kan ni? Itulah realiti yang berlaku. Saya nak tanya wanita, betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut ya. Sebab itu parti kita selain daripada menguruskan apa-apa yang menjadi masalah. Ni kita nak hadapi PRU 15 ni. Kita nak hadapi PRU 15. PRU 15 ni. Kita kena terima realiti kita. Kita nak menghadapi pilihan raya, tuan-tuan. Kita nak menghadapi pilihan raya. Ketua Wan, Ya. masa Kita dah nak melebihi. menghadapi pilihan raya. Habis dah masa? Lebih dah. Banyak lagi sebenarnya nak disebut. Tuan-tuan, Sabar. saya nak sebutkan kepada ni parti. Kita menjaga parti. Modul asas gender awareness ni kena ada. Modul asas gender awareness ni kena ada dan diberi latihan kepada kepimpinan parti di semua peringkat. Sebab apa? Kita akan menghadapi masalah. Saya ucapkan tahniah kepada perwakilan daripada Melaka dan perwakilan daripada Pulau Pinang yang awal-awal lagi menyebutkan jangan jadikan isu wanita termasuk isu-isu terkait poligami sebagai bahan gurauan di dalam convention. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada perwakilan tersebut. Ya. Jadi di sudut yang lain-lain, Datuk Speaker, Tuan Speaker, kita boleh sebenarnya bawa kepada perbincangan di peringkat dalaman. Ya. Tetapi kalaulah satu mesej yang mahu dihantar kepada parti dan kepada semua perwakilan bahawa seolah-olah parti tidak memberikan ruang pada saya pun, itu adalah tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.